Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Noli dan hari ini kita akan tengok cara menjawab prosa tradisional dan moden. Jadi sesi yang ke-9 ini merupakan sesi yang terakhirlah untuk teknik menjawab semester 1. Okey, jom kita mula. Baik, untuk prosa tradisional, kalau pelajar lihat soalan dia lebih kurang sama aja macam bahagian A dengan bahagian C. Okey, dia boleh bagi kat kita untuk satu wajaran penuh iaitu 25 markah, orang kata soalan tunggal ataupun soalan pecahan. Okey, jadi di sini kalau pelajar tengok soalan untuk 25 markah, pelajar perlu letakkan pendahuluan 3 markah. Okey, isi 5 isi, jangan bagi 4 isi, rugi. Bagi 5 isi ataupun lebih satu isi itu tak ada masalah untuk backup balik isi kalau isi kita ni tak diterima ataupun tak berkaitan. Okey, jadi 5 isi mewakili 20 markah dan penutup 2 markah. Okey, macam mana pelajar nak dapat 3 markah ni? Senang saja. Okay, kalau soalan macam yang di sebelah tu dia bertanyakan tentang hikayat hantuah, maka pelajar perlu bagi apa yang dimaksudkan dengan hikayat hantuah ni. Tema dia orang kata kalau epik, apa yang dimaksudkan dengan sastra pahlawan. Okay? Kalau kita bagi hikayat hantuah tu, kita dah dapat 1 markah. Kemudian kita bagi tentang tun tuah, watak hantuah itu sendiri 1 markah. Okay, diikuti dengan isi-isi penting. Okay, isi-isi penting ni apa kehendak soalan? Macam dekat dalam soalan tu dia hendakkan peristiwa. Okay, peristiwa yang menunjukkan kehebatan tun tuah. Maka pelajar perlu bagi 2 peristiwa yang menunjukkan kehebatan tun tuah. Maka pelajar akan dapat 3 markah. Okay, untuk isi pula pelajar perlu bagi 5 peristiwa fakta dia yang merujuk kepada kehebatan tun tuah tu. Okay, contoh kebolehan dalam menjinakkan kuda. Okay, jadi itu orang kata satu fakta peristiwa. Okay, peristiwa menjinakkan kuda. Okay, jadi di sini pelajar kena jawab, kena bagi dengan lengkap apa kehendak soalan. Okay, contoh dekat sini kita dah tengok. Yang berwarna merah itu adalah contoh. Dia nak contoh berdasarkan hikayat hantuah, iaitu benua keling. Di benua keling saja. Kalaulah soalan tu dia kata hikayat hantuah saja, boleh bagi dua-dua. Sama ada di Majapahit ataupun di benua keling. Tapi kalau soalan tu dia nak Majapahit saja, pelajar kena bagi contoh kat Majapahit. Kalau dia nak benua keling, kena bagi dekat benua keling sahaja. Okay, kalau pelajar bagi dekat Majapahit, orang kata peristiwa yang berlaku di Majapahit, maka salah lah. Ya? Dan kemudian pelajar kena tengok arah soalan ataupun kehendak soalan. Okay, kata tugas yang digunakan iaitu jelaskan. Okay, kalau jelaskan ni pelajar kena jelaskan secara terperinci. Okey, dan kemudian diikuti dengan fakta iaitu peristiwa. Okey, jadi pelajar kena bagilah apa kehendak soalan. Macam itulah kita tackle soalan. Kalau pelajar tengok soalan pecahan pula, pelajar kena tengok berdasarkan pecahan markah yang diberi. Kalaulah kata dia bagi 9, pelajar kena bahagi dengan 3. Okey, kalau 16 pun boleh bahagi dengan 3 ataupun dengan 4 markah. Sebab selalunya 3 ke 4 markah saja yang akan ditetapkan. Okey, kalau 9 tu kita dah tahulah kita kena bagi 3 isi. Kalau pelajar kata nak bagi 1 isi ekstra pun sebab sebagai backup, tak ada masalah, boleh. Melainkan kalau soalan tu dia dah nyatakan di situ. Dia nak 5 amanat. Jadi bagi 5, jangan bagi lebih. Dia nak 3 gaya bahasa. Bagi 3. Okey, sebab soalan tu dia dah nak yang itu. Jadi pemeriksa dia akan periksa 3 saja. Dia ada hak untuk memeriksa 3 sahaja. Okay? Kalau dia tak cakap, boleh bagi ekstra. Jadi pemeriksa tu dia akan semak. Orang kata fakta yang ekstra tu, kalaulah fakta itu membantu. Kalau dah cukup lengkap markah yang di atas, dia takkan semak dah lah yang fakta yang orang kata backup tadi tu. Okay? Jadi di sini pelajar kena kenal soalan, kena tahu macam mana kita nak tackle soalan, macam mana kita nak
ingat cerita. Okey, kita nak kena tengok. Okey, cara macam mana kita nak ingat cerita dan macam mana kita nak tackle soalan untuk prosa ni. Okey, untuk prosa moden pun sama je. Okey, soalan ni dia boleh bagi sama ada dia nak bagi cerpen-cerpen, drama-drama ataupun cerpen drama. Kalau prosa tadi 4 je, kita mudah ingat. Jadi kita orang kata boleh skor untuk bahagian B. Tapi untuk bahagian C ni dia banyak sikit. Sama ada kita nak pilih cerpen ataupun drama dan kita kena belajar kedua-duanya sebab apa? Kadang-kadang soalan dia boleh keluar cerpen-cerpen sahaja ataupun drama-drama sahaja atau cerpen dan drama. Okey, dan selalunya kalau kita tengok soalan prosa ni dia suka bagi petikan. Okey, bila dia bagi petikan, maknanya pelajar kena cari apa yang ada dalam petikan tersebut. Okey, pelajar kena cari fakta dalam petikan tersebut, pelajar kena cari contoh dalam petikan tersebut. Okey, tambah-tambah lagi kalau soalan tu dia kata berdasarkan petikan di atas. Maknanya semua jawapan, semua contoh yang ada dekat dalam petikan tersebut yang berkait dengan petikan tersebut. Kalaulah soalan tu dia tak kata berdasarkan petikan di atas, maka pelajar boleh cari pada keseluruhan cerita yang ditanya ataupun cerpen yang ditanya. Okey? Jadi di sini kita kena pandai tengok soalan. Apa kehendak soalan? Apa kata tugas dia? Apa fakta yang dia nak? Okey, berapa isi yang dia nak? Tengok markah. Okey, dan kemudian cari kalau soalan petikan, cari dalam petikan dahulu. Sebab apa? Sudah pasti apa yang ada dalam petikan itu akan ada dalam skema. Baik, sekarang kita tengok kata tugas yang selalu digunakan dan jenis soalan yang sering ditanya dalam prosa tradisional dan moden. Okey, kalau pelajar tengok dia sama aja macam puisi tradisional dan puisi moden iaitu sajak. Okey, kebanyakan soalan akan menggunakan kata tugas huraikan, jelaskan atau ulaskan atau bincangkan. Jadi di sini pelajar kalau untuk huraikan, pelajar perlu menghuraikan fakta. Okey, fakta yang pelajar bagi tu pelajar perlu huraikan. Okey, kalaulah soalan tu dia nak jelaskan, ulaskan ataupun bincangkan, masih lagi pelajar perlu menghuraikan, tapi pelajar perlu menghuraikan orang kata fakta pelajar tu dengan lebih terperinci dan kaitkan dengan contoh peristiwa yang diberi. Okey, dan kalau bincangkan ni dia lebih ada sama ada ayat pro ataupun ayat kontra. Dan selain pada tu, pelajar perlu nyatakan ataupun galurkan. Okey, kata tugas nyatakan dan galurkan ni jarang diguna, tapi masih ada dalam prosa tradisional ataupun moden. Okey, sebab apa saya kata masih ada? Sebab selalunya soalan dia akan tanya rentetan peristiwa dan pelajar perlu bagi rentetan peristiwa itu mengikut kronologi. Okey, maknanya di sini pelajar kena letak susunan peristiwa tu dengan betul dan tepat dan peristiwa menjadi fakta kepada jawapan pelajar. Okey, hari ini pelajar boleh lihat dekat dalam hikayat Hang Tuah, dia pernah tanya tentang pertikaman yang berlaku di antara Hang Tuah dengan Taming Sari. Dan dia susun peristiwa tu mengikut kronologi. Begitu juga dengan hikayat Nabi wafat. Dia pernah tanyakan susunan peristiwa mengikut kronologi sehinggalah Nabi wafat. Kalau pelajar bagi salah, orang kata tidak tersusun, maka jawapan pelajar tu ada yang diterima dan ada yang tak diterima. Maknanya rugi markah pada pelajar. Contoh dia kalau macam cerita tentang hikayat pelanduk jenaka mengalahkan raksasa. Kalau mula pelajar letak kata hikayat pelanduk jenaka memberikan 5 amanat kepada penghuni rimba apabila dia rasa ada sesuatu yang akan berlaku. Jadi kan itu yang pertama. Tapi lepas tu pelajar letak Tuan Syekh Alan di rimba membuat simpan untuk mengalahkan raksasa. Bila yang baris yang orang kata rangkat
perenggan yang ketiga, perenggan yang ketiga, pelajar letakkan penghuni rimba meminta tolong kepada Tuan Syekh Alam di rimba untuk mengalahkan raksasa. Dan yang keempat, raksasa ditewaskan oleh Tuan Syekh Alam di rimba. Jadi di sini hak yang meminta tolong tu yang ketiga tu tak akan dapat markah. Sebab apa? Dia tidak disusun secara kronologi. Okey, dia orang kata dah dilangkau dengan peristiwa yang kedua, iaitu Tuan Syekh Alam di rimba membuat simpai. Ya? Dan kalau pelajar tengok di bawah, jenis soalan yang sering ditanya ialah yang berwarna pink tu, warna merah jambu. Ciri-ciri, sifat, teknik penulisan, galukan peristiwa, pemikiran, gambaran masyarakat, nilai, pengajaran, mesej, harapan, peranan dan kepentingan. Jadi di sini kalau pelajar tengok, dia sama je. Macam ditanya dalam puisi. Sebab apa? Kita menganalisis karya. Tapi di sini yang pentingnya ialah selalunya soalan itu akan berkait dengan watak ataupun sifat yang ada pada watak utama. Sebab tu kita kena ingat betul-betul peristiwa penting yang ada watak dan aksi watak di dalamnya. Dan satu lagi, kalau kita tak mau nak ingat melalui peristiwa penting, maka kita perlu ingat watak perwatakan yang terdapat dalam cerita tersebut. Sebab apa? Watak itu memainkan peranan penting. Kadang-kadang dia boleh dijadikan sifat yang ada pada dia tu boleh dijadikan fakta, ataupun peristiwa boleh dijadikan fakta, dan aksi dia ataupun peristiwa penting yang berkait dengan watak tersebut boleh juga dijadikan contoh. Okay? Jadi pelajar kena ingat semua tu. Kena tahu cerita untuk jawab soalan. Ya. Sekarang kita tengok analisis soalan prosa tradisional, iaitu prosa tradisional ni dia ada 4 cerita sahaja yang perlu pelajar kuasai. Jadi di sini bahagian B ni dia mudah untuk pelajar memperoleh markah dan menjawab. Sebab apa? Pelajar hanya perlu kuasai 4 teks sahaja. Dan 4 teks ni kalau pelajar tengok dah banyak orang kata berulang kali keluar dalam soalan-soalan lepas seperti yang kita tengok sekarang ni. Okey, 4 subjek tu ataupun 4 cerita tu ialah hikayat Hang Tuah, iaitu pelajar kena kuasai hikayat Hang Tuah di Majapahit dan di Benua Keling. Okey, yang seterusnya hikayat Pelanduk Jenaka, hikayat Nabi Wafat dan Tajus Salatin. Okey, kalau pelajar tengok dalam soalan yang telah ataupun yang pernah keluar ni, pelajar akan nampak hikayat Hang Tuah ni merupakan soalan yang glamour yang sering ditanya. Okey, tapi untuk tahun ni ataupun tahun-tahun yang akan datang, pelajar perlu melihat soalan mana yang orang kata dah keluar dalam 2-3 tahun ke depan, macam daripada 2020, 2019, yang itu orang kata macam kita boleh abaikanlah sikit, sebab selalunya dia akan ambil soalan yang tak keluar lagi tahun lepas, tak keluar lagi pada tahun lepas. Macam sekarang ni 2022, jadi kita kena tengok 2020 ataupun 2021 lah, tapi disebabkan PKP dia punya masa tu dah agak orang kata lari lah. Jadi di sini kita tengok pada tahun 2020 soalan Tajus Salatin dan hikayat Nabi Wafat telah keluar. Okey. Jadi kan kita andaikan pada tahun ini ialah hikayat Hang Tuah dengan hikayat Pelanduk Jenaka. Tapi kalaulah keluar juga hikayat Nabi Wafat ataupun Tajus Salatin, pelajar jangan panik sebab kita dah kuasai kesemuanya. Kita dah tahu dah macam mana kita nak cari orang kata bahan yang ada dekat dalam cerita tersebut. Okay, sebentar lagi kita akan tengok cara nak cari melalui peristiwa penting yang di mana watak dan aksi watak akan berada dalam peristiwa penting tersebut, ataupun kita cari ataupun kita nak ingat cerita tu melalui watak perwatakan yang ada dekat dalam cerita tersebut, terutama watak utama lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kata tugas untuk soalan ialah bincangkan, jelaskan dan huraikan. Sama juga diguna untuk
bertanyakan soalan pada prosa tradisional ataupun moden. Okay, kalau kita tengok dalam puisi pun sama juga. Dia menggunakan kata tugas yang sama. Jadi pelajar dah tahu ayat apa yang perlu pelajar berikan, iaitu ayat huraian, ayat jelaskan ataupun ayat ulaskan ataupun ayat bincangkan. Ada juga yang dia menggunakan nyatakan. Kalau nyatakan, pelajar hanya bagi fakta sahaja. Okay? Seperti yang terdapat dalam Tajus Salatin. Okay? Seterusnya kita tengok fakta-fakta yang sering ditanya ataupun orang kata kehendak soalan yang selalu ada apabila pelajar nak menjawab prosa tradisional ataupun moden ni. Okay, kalau kita tengok dekat sini, selalunya soalan dia akan minta yang berkait dengan sifat, nilai ataupun pemikiran gambaran masyarakat yang terpancar pada watak utama. Okay, contoh kalau hikayat Hang Tuah, apa yang ada pada Hang Tuah? Okay, kebolehan luar biasa dia, sifat kepahlawanan yang ada pada dia, aksi tikaman di antara dia dengan Tamim Sari. Okay, dan selain daripada itu, soalan juga boleh tanya tentang ciri-ciri. Okay, jadi di sini kita boleh tengok kalau dia dah kata sebab apa sastra epik ni merupakan sastra pahlawan, mestilah dia akan tanya sifat, nilai yang orang kata yang perlu ada pada pahlawan, yang memaparkan bahawa pahlawan itu seorang yang hebat. Okay, jadi kita kena cari yang ada kehebatan tu. Okay, yang pertama kita kena tengok apa yang hebatnya pada Hang Tuah ni. Okay, jadi kita kena tengok daripada kebolehan dia berbahasa, kebijaksanaan dia dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok hikayat Pelanduk Jenaka pun sama. Dia akan tanya ataupun soalan lebih tertumpu kepada watak Tuan Syekh Alam di Rimba, iaitu pelanduk itu sendiri. Orang kata pemimpin yang memimpin penghuni Rimba. Hikayat Nabi Wafat tertumpu kepada apa yang berkait dengan Nabi Muhammad SAW. Okay, dan Tajus Salatin pula syarat untuk lima syarat yang perlu kita ingat untuk raja, menteri dan pegawai ataupun pembesar dan pegawai. Okay, jadi mudah je sebenarnya. Dia lebih tertumpu kepada watak utama itu. Jadi kita pun kena cari 5 peristiwa penting yang berkait dengan watak utama dan watak sampingan. Okay, kalau nak jawab soalan untuk prosa tradisional, pelajar dah tahu dah. Dia kena ada 4 ayat ni juga, iaitu ayat fakta, ayat huraian, ayat jelaskan ataupun ayat ulaskan atau bincangkan. Yang kedua, yang ketiga, ayat kesan ataupun kepentingan kalau dia nak. Dan yang keempat, ayat wajib satu lagi ialah ayat contoh. Jadi di sini ayat fakta dengan ayat contoh merupakan perkara yang perlu ada dalam jawapan pelajar. Dia ni dah memberikan 2 markah. 2 markah lagi ataupun 1 markah lagi bergantung kepada kata tugas sama ada huraikan, jelaskan, ulaskan ataupun bincangkan. Seterusnya kita tengok macam mana kita nak bina menggunakan peta alih ayat ke-4 ayat tadi. Contoh di sini kita tengok kehebatan Hang Tuah, iaitu kebolehan menjinakkan kuda dan menunggang kuda yang ganas. Okay, itu adalah fakta. Nampak kehebatan dia. Dia boleh jinakkan kuda yang ganas, yang sangat ganas. Okay, jadi kalau dia tanya kehebatan yang ada pada Hang Tuah, yang inilah kita kena cakap. Kebolehan dia menjinakkan kuda dan menunggang kuda yang ganas tu. Okay, kalau dia tanya sifat yang ada pada Hang Tuah, kebolehan menjinakkan kuda. Okay, ilmu yang ada pada dia, ilmu menjinakkan kuda. Nilai yang dia ada, berilmu, iaitu memiliki ilmu menjinakkan kuda. Jadi di sini pelajar dah tengok, kalau soalan tanya macam mana pun, orang kata fakta dan contoh peristiwa akan berkisar kepada watak Hang Tuah itu sendiri. Dan orang kata peristiwa yang perlu kita ingat ni dia akan berulang. Dia akan jadi contoh ataupun jadi fakta kepada banyak soalan yang ditanya. Okay, dia boleh jadi. Jadikan pelajar kena tackle soalan tu betul-betul. Kalau dia nak hebat, pelajar kena nampak, beri gambaran hebat tu. Kalau untuk pahlawan, pelajar kena cari orang kata sifat yang ada pada pahlawan terlebih dahulu. Okay? Jadi kat sini kita kena pandai menjawab soalan sebenarnya. Cerita
ataupun fakta tu dia sebenarnya berkisar kepada 5 peristiwa penting yang perlu kita ingat ataupun 9 peristiwa penting yang ada dekat dalam cerita hantuah ni. Okay, kemudian kita tengok ayat huraian, kita huraikan macam mana orang kata kita nak huraikan yang berkait dengan fakta. Jadi kita bagi tahulah menunggang ataupun menjinakkan seekor kuda liar yang ganas ni adalah satu perkara yang sukar dilakukan. Hanya orang yang hebat saja yang boleh lakukan perkara tersebut. Jadi huraian ini dia menghuraikan tentang fakta tersebut. Okay. Kemudian ayat ulas dan jelaskan ialah ayat yang perlu mengaitkan fakta dan contoh. Okay. Jadi di sini kita tengok, kita ulang balik. Okay. Kalau kemahiran, kebolehan tu serta kekuatan jiwa tiada, maka seorang tu dia tak akan dapat melakukan perkara tersebut. Malah dia akan membahayakan diri dia. Okay, jadi ayat kesan pula kita bagi kalau diminta. Okay, dan kemudian kita bagi contoh yang menunjukkan hantu ni berjaya menjinakkan dan menunggang kuda yang ganas tersebut. Okay, nama kuda tersebut kita letakkan. Jadi kita kena letakkan dalam contoh watak dan aksi watak. Okay, baru kita akan dapat markah untuk contoh. Jadi bila kita dah kembangkan idea kita, maka satu perenggan kita akan jadi macam ni lah. Ada ayat fakta, ayat huraian dan ayat penjelasan, ulasan ataupun ayat perbincangan. Jadi ayat jelaskan, ulaskan ataupun perbincangan ini kadang-kadang dia ni menjadi orang kata pembantu ataupun dia ni membantu melengkapkan ayat huraian pelajar. Jadi kalau pelajar letak pun tak ada masalah sebenarnya. Okay? Tapi kalau soalan tu dia nak jelaskan, maka ayat ini yang akan menjadi ayat untuk memberi markah kepada pelajar. Okay? Ayat huraian tu dia tak ada markah. Okay? Kalau dia nak ayat huraian ni yang akan dapat markah. Okay? Tapi kalau pelajar bagi ke semua ni dengan lengkap, maka pelajar sudah pasti akan dapat 4 markah dalam tangan. Okay, contoh ayat kesan yang jika perlu. Okay, sekarang kita tengok macam mana kita nak mengingati peristiwa penting dalam prosa yang ada. Okay, kita kena tahu cerita sebab dia ada 4 je cerita untuk prosa tradisional. Dan kalau pelajar kuasai keempat-empat cerita ini, pelajar akan dapat menjawab bahagian B dengan baik. Maka bahagian A dah memang dia bagi orang kata puisi tu dekat situ, dah kita boleh keluarkan kata kunci apa semua, kita dah boleh jawab. Dah orang kata 20 ke 25 markah tu dalam tangan. Dan bahagian B pun kalau kita dah ingat peristiwa dan bila dia bagi je petikan, maka kita kena cari yang dalam petikan tu juga lagi mudah lah. Tapi kalau tak ada petikan, dia cuma bagi secara umum saja, tapi kita dah ingat peristiwa-peristiwa yang ada dalam prosa tu, maka kita pun boleh menjawab bahagian B ni dengan baik. Okay, Sekarang kita nak tengok peristiwa penting. Kita nak ingat peristiwa penting ni sebab apa? Peristiwa penting ni kadang-kadang dia boleh menjadi fakta. Kalau soalan tanya peristiwa yang berkait dengan yang orang kata berkait dengan hantuah ataupun hikayat hantuah, contoh ataupun huraikan rentetan peristiwa yang terdapat dalam hikayat pelanduk jenaka, maka peristiwa penting ni dia akan jadi fakta, dan kalaulah dia tak jadi fakta, dia akan jadi contoh. Di mana dalam contoh tu perlu diletakkan watak, nama watak dan aksi watak. Okay? Selain daripada tu, kita juga akan mengingati cerita-cerita ini melalui watak. Watak yang ada dalam cerita tersebut, iaitu watak utama. Selalunya. Sebab apa? Soalan ni akan ada tentang watak utama ni. Okay, selain pada tu kita kena ingat watak sampingan. Okay, jadi di sini saya akan tunjukkan menerusi prosa ni dengan cerpen cara nak ingat peristiwa penting. Dan kelebihan orang kata watak ni saya akan tunjuk dalam cara mengingati drama. Sebab apa? Drama ni dia banyak lagi watak-watak yang perlu pelajar ingat.
Okay, contoh dalam nota saya dah bagi pada pelajar 9 peristiwa yang berkait dengan hikayat hantu. Okay, yang pertama sekali kita tengok yang di sebelah tu, yang mula-mula tu adalah orang kata latar belakang hantu. Jadi yang itu pelajar kena ingat untuk dijadikan pendahuluan. Okay. Dan kemudian kalau pelajar tengok yang seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini adalah peristiwa penting yang berlaku dalam hikayat hantuah. Okey, tapi di sini saya dah gabungkan peristiwa yang berlaku di Majapahit dan di Benua Keling. Okey, kalau soalan tanya tentang Benua Keling sahaja, maka pelajar perlu cari contoh ataupun fakta yang ada dekat Benua Keling. Kalau di Majapahit saja, dekat Majapahit. Tapi kalaulah soalan itu umum, maka pelajar boleh bagi contoh pada kedua-dua cerita. Okey, yang inilah semua boleh diterima. Kalau kita tengok dekat Majapahit ni, dia lebih kepada kemahiran bermain senjata, kebijaksanaan, mengalahkan musuh yang hebat, kan, Tamisari. Okey, tapi kalau untuk Benua Keling, kita boleh nampak macam-macam lagi. Kebolehan berbahasa, okey, kita boleh nampak tentang kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah, menggunakan kain sebagai kayu api, menggunakan kebijaksanaan untuk melihat Maharaja Cina. Okay, kemudian kita boleh tengok juga dekat sini kebolehan ataupun ilmu menjinakkan kuda, ilmu majis, ilmu perubatan. Jadi nampak dekat sini ada pelbagai kehebatan yang ditunjukkan pada diri hantu. Okay, jadi di sini pelajar kena ingat cerita ni sebab apa? Cerita inilah yang akan jadi fakta ataupun akan jadi contoh peristiwa. Contoh macam yang kita tengok tadilah dalam cara menjawab. Okay? Kebolehan menjinakkan kuda yang ganas itu kalau soalan tanya orang kata kehebatan yang ada pada hantu ataupun kebolehan yang ada pada hantu. Kalau sifat ataupun nilai yang ada pada dia ialah memiliki ilmu menjinakkan kuda. Ya? Okay, sekarang kita tengok dekat sini. Daripada yang atas tadi tu, kita boleh nampak sifat-sifat juga yang ada pada hantu. Seperti dekat sini, kita boleh tengok bijaksana, okay, taat kepada raja, bijak berbahasa, berkata-kata, berani. Kalau lah soalan tanya tentang keberanian seorang pahlawan, jadi kita boleh tengok dekat menjinakkan kuda yang ganas. Dia berani berhadapan. Okay? Kalaulah selain pada tu, kita boleh tengok berani berhadapan dengan musuh yang hebat. Contoh Tamisari tu. Okay? Jadi di sini, kalau pelajar tengok soalan yang di sebelah tu, okay, soalan tu, orang kata peristiwa yang kita ingat tadi dah boleh menjawab ke semua soalan yang ada. Kebolehan luar biasa. Jadi pelajar dah nampak dah kebolehan berbahasa, ilmu majis, ilmu perubatan dan sebagainya. Okay, sifat kepahlawanan pun masih berulang benda yang sama. Okay, jadi kan pelajar perlu ingat ke-9 peristiwa yang ada dalam hikayat hantu dan perlu pandai membahagikan ataupun orang kata bijak teka soalan. Apabila soalan nak yang berkait dengan Majapahit, bagi yang Majapahit saja. Kalau Benua Keling, bagi Benua Keling saja. Okay? Kalau pelajar nak, kalau soalan nak nilai, bagi nilai. Jadi macam mana nilai tu? Nilai tu contoh bijak, taat, berani, kan? Kalau sifat pun sama juga. Tapi kalau dia kata kebolehan luar biasa, bagi ilmu majis dan sebagainya. Sekarang kita tengok tentang hikayat Pelanduk Jenaka. Okay, pelajar kena ingat nama pelanduk jenaka ni, nama pelanduk ni Tuan Syekh Alam di Rimba. Dan dia, peristiwa utama yang pelajar kena ingat ialah tentang amanat yang diberi. Okay, ada 5 amanat, iaitu muafakat, jangan inaya menginayai, jangan elat, jangan dengki, jangan fitnah memfitnah, dan bila menziarah bawalah buah-buahan, kayu, ranting muda, tanda sahabat. Okay. Jadi yang ini pelajar kena ingat. Sebab apa? Kadang-kadang soalan dia akan bertanya berdasarkan 5 amanat ni. Okay, apa yang perlu ada pada penghuni rimba ataupun manusia, gambaran masyarakat yang ada dekat dalam cerita ni ataupun masyarakat sebenar. Okay, sebab apa? Cerita binatang ni dia memberi gambaran tentang manusia yang sebenar.
Nah, cuma dia guna je watak-watak binatang yang boleh berbicara ataupun berfikir. Okay, kalau dekat sini kita dah boleh tengok, okay, manusia ni dia perlu muafakat, dia tak boleh orang kata berhasad dengki, dia tak boleh fitnah orang, dia tak boleh nanya orang, dan dia kena menziarahi sahabat-sahabat dia kalau sahabat tu bermasalah. Okay, jadi di sini kita tengok ada 5 peristiwa penting dekat sini. Yang pertamanya ialah cerita tentang sang beruang, sang seladang, sang harimau dan sang badak ni dia orang kata dengan rela hati menjaga hasil tangkapan penghuni rimba tu. Okay, dia kata tak apa, mereka ni kuat, mereka ni orang kata hebat, kalau ada orang mai pun nanti tak apa, dia boleh lawan. Okay, sebab apa mereka tahu dekat situ ada tinggal seekor raksasa. Okay, tapi malangnya cerita yang sang beruang, sang seladang, rimau, badak ni, mereka ni cakap tinggi orang kata. Sombong, meninggi diri. Okay, tapi bila datang je harimau, mereka ni yang lari lintang pukang terlebih dahulu. Orang kata lari, tinggalkan semua hasil tangkapan tu. Sebab apa? Takut. Okay? Malah kalau kita tengok dekat badak ni, dia berbohong pula tu. Dia kata dia lawan dengan raksasa tersebut hingga badan dia luka-luka. Okay? Jadi kan kalau pelajar tengok kat sini, dia dah berbohong. Dia kata badan dia luka tu sebab dia berlawan dengan raksasa. Sedangkan dia tu lari sebab takut hingga ranting kayu tu kena badan dan badan dia tercalar. Okay, dan kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua ialah cerita di mana penduduk kampung ni meminta tolong kepada pelanduk jenaka untuk mengalahkan raksasa yang telah mengganggu mereka. Mereka dah tak dapat dah nak cari punca rezeki sebab terlalu takut. Okay, jadi kan di sini pelanduk ni meminta 7 hari untuk memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tu ataupun mengalahkan raksasa, dan cukup 7 hari barulah dipanggil semua kumpul, kemudian dia arahkan mereka bekerjasama melakukan kerja, okay, cari buluh, cari ikan, tangkap ikan, masak dan sebagainya. Okay, dan dia kata pergi menyorok dulu sampailah dia bagi tahu baru keluar. Ya? Jadi di sini kita tengok yang seterusnya cerita dia ni berani untuk berhadapan dengan raksasa dengan simpai yang dia telah dibuat. Okay, bila simpai tu dia kata okey, nampak bila dah dia tunggu raksasa tu, dia bakar ikan bagi asap tu, lalu dan raksasa tu bau sedap, dia pun datang. Dia kata tengah buat apa? Jadi raksasa tu pun dah marah. Beraninya Tuan Syed Alam di rimba ni, dia berhadapan dengan raksasa tu sendiri yang digambarkan sebagai seorang yang ganas, mata merah menyala-nyala. Okay? Jadi kan dia tanya, badan lenguh-lenguh, nampak gayanya macam dengan sakit ya. Kata Mat, dia ada ubat, dia nak bagi ubat. Dan raksasa tu percaya. Okay? Bila raksasa tu lilit simpai dekat badan dia dan orang kata termakan tipu helah Tuan Syed Alam di rimba ni, jadikan Tuan Syed Alam di rimba dapat menarik dan menjatuhkan raksasa tersebut hingga dan kemudian menikam mata raksasa tersebut. Okay, bila dia dah bagi cue pada penduduk ataupun penghuni rimba, semua keluar dan kemudian mengalahkan raksasa tu. Okay, jadi di sini kita tengok cerita ni, dia orang kata ada rentetan dia. Kalau pelajar nampak kan, kalau dia tanya lah peristiwa, rentetan peristiwa, kita dah tahu dah rentetan peristiwa yang terjadi. Dan kalau dia tanya tentang sifat, nilai, pemikiran yang ada, kita boleh nampak dah pada watak pelanduk jenaka tu ataupun Tuan Syed Alam di rimba itu sendiri. Selain daripada kita nampak perkara-perkara lain dalam watak badak, okay, seladang, raksasa, sama macam 5 amanat yang diberi dan sama macam yang ada dekat dalam peristiwa penting. Baik, sebelum ni kita dah lihat cara kita nak cari 5 peristiwa melalui hikayat hantua dan hikayat pelanduk jenaka, dan kemudian pelajar dah tengok daripada 5 peristiwa tu kita boleh keluarkan sifat, nilai, pemikiran, gambaran masyarakat. Orang kata selain daripada tu kita juga boleh tengok orang kata
harapan, mesej, pengajaran. Dan di sini saya lebih nak tunjukkan pada pelajar macam mana kita nak galurkan peristiwa. Okay, kalau soalan tanya galurkan peristiwa penting sebelum kejadian, sesuatu kejadian lah, macam contoh dekat sini sebelum Nabi wafat. Okay, ataupun galurkan sinopsis peristiwa daripada mula sehingga akhir. Ataupun kalau soalan tanya berdasarkan petikan, pelajar kena galurkan peristiwa yang bermula daripada mula petikan sampailah habis petikan. Okey, kadang-kadang dalam petikan tu dia tak sama macam sinopsis penuh cerita. Jadi di sini kalau kita tengok tentang hikayat Nabi wafat, ini adalah cerita daripada mula sampai habis tentang hikayat Nabi wafat tersebut. Okay, dalam sini kita boleh nampak dah. Okay, galurkan peristiwa sebelum Nabi wafat, kita boleh ambil peristiwa-peristiwa yang ada ini untuk dijadikan fakta. Kat sini ada 9 peristiwa penting. Jadi kan pelajar kena ikut turutan. Contoh kalau pelajar ambil dah Nabi Muhammad telah didatangi oleh 2 orang malaikat. Okay, itu adalah fakta yang pertama. Okay, pelajar kena hurailah cerita tu macam mana. Dan kemudian bila yang kedua pelajar ambil Rasulullah pergi ke masjid untuk solat Jumaat, yang ketiga tu kan. Yang kedua tu belajar yang kedua tu baginda telah berpesan kepada anak isteri, letak dekat nombor 3. Okay, jadi markah untuk nombor 3 tu tak ada dah. Dah hilang. Sebab apa? Peristiwa yang pelajar tulis tu dah melangkaui. Okay, jadi kan dia akan bagi markah untuk yang nombor 1 dengan nombor 2 iaitu Rasulullah pergi ke masjid. Okay, baginda telah berpesan tu tak ada dah markah. Okay, jadi pelajar kena buat ikut rentetan peristiwa betul-betul. Baru pelajar akan dapat markah. Ya. Sama lah kalau dia tanya tentang aksi pertikaman ke, macam mana Tuan Syed Alam di Rimba mengalahkan raksasa pun sama. Dia kena galurkan mengikut kronologi yang betul. Okay, kalau ada dalam petikan, tengok dekat dalam petikan tu. Apa peristiwa yang mula dulu. Ya? Barulah pelajar boleh jawab dengan tepat tentang soalan yang berkait dengan peristiwa ni. Kan? Galurkan ataupun tulis ke rentetan peristiwa. Okay, untuk syarat pula, tajuk salatin, pelajar kena ingat 5 syarat yang ada dekat dalam cerita tersebut. Okay, kalau tadi untuk hikayat hantuah kita ingat 5 peristiwa yang berkait dengan watak utama, yang berkait dengan hikayat pelanduk jenaka berkait dengan Tuan Syed Alam di Rimba. Okay, kita juga kena tahu watak-watak sampingan. Contoh macam kalau dalam hikayat Nabi wafat, kita kena kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Selain pada itu, kita juga kena kaitkan dengan watak-watak yang utama seperti Akasha. Dan kemudian kita boleh tengok Abu Bakar, Bilal, anak Nabi Muhammad SAW. Okay, jadi kan di sini kita boleh nampak dengan jelas peristiwa yang berlaku apabila kita tahu watak-watak tersebut. Okay, kalau nak hikayat Nabi wafat, kita dah tahu dalam khutbah tu dia ada dah konsep tekankan tentang solat berjemaah, tentang hutang. Jadi kita kena tahu cerita-cerita tu. Sama juga di sini 5 syarat yang perlu kita tahu untuk raja, menteri dan pegawai. Okay, kalau pelajar tengok dekat sini, pelajar akan nampak untuk raja ni, pelajar dah nampak dah. Ada perkataan adil, ada perkataan sedia menerima aduan, maknanya prihatin, beriman kepada Tuhan, hukum dengan sabar, lemah lembut tu kira macam menjatuhkan hukuman dengan betul, dengan tepat. Yang ini kalau pelajar tengok dekat dalam orang kata gurindam taat setia pada raja pun dia dah keluarkan tentang nilai-nilai yang perlu ada dalam raja. Kalau kita tengok dalam cerita, kalau pelajar bacalah, kajilah dalam cerita hikayat dalam Sulalatus Salatin ataupun sejarah Melayu pun dia ada memberi penekanan tentang nilai-nilai ataupun sifat-sifat yang harus ada pada raja. Okay? Cuma kita nak cari huraian, kita nak cari contoh peristiwa. Dan di dalam tajuk Salatin ni dia dah ada contoh peristiwa untuk syarat-syarat raja ni. Ada 5. Dan orang kata contoh tu saya dah letakkan dalam
nota. Okay, untuk syarat menteri dengan pegawai, pelajar boleh tengok yang berwarna pink tu ataupun merah jambu tu dia akan sama. Jadi senang pelajar nak ingat. Pelajar dah boleh ingat 3 syarat yang ada pada menteri dan pada masa yang sama juga boleh ingat syarat yang ada pada pegawai. Yang pertama ialah hendaklah berterima kasih atas pemberian raja. Pegawai pula hendak menghargai, berterima kasih, memuliakan raja. Okay, kalau yang syarat sesuai menyediakan segala keperluan raja. Kalau pegawai dia kena menyempurnakan segala pekerjaan dunia raja, namun kena ingat orang kata pekerjaan akhirat. Okay, menteri mengingatkan raja supaya jangan melanggar hukum. Pegawai pula dia kena lebih takut pada Allah berbanding raja dia. Jadi di sini mudah pelajar nak ingat sebab apa benda tu lebih kurang sama. Kita jadi ambil 3, kita nak ingat 5 aja sebab apa? Fakta untuk menjawab soalan kesusastraan Melayu paling banyak pun untuk satu soalan 5 fakta. Ya. Okay, ini cara menjawab. Kita nak tengok, okay, macam tadi kita dah duk terang kan, kebolehan luar biasa, sifat, kehebatan. Jadi kan samalah. Kita perlu ada fakta dan kalau dia tanya pasal kebolehan luar biasa, hebat, maka pelajar kena tunjuk yang mana luar biasanya, yang mana hebat. Kalau luar biasa, kita kena ambil yang luar biasa dulu. Contoh, ilmu perubatan. Dia buat mandat untuk isteri Nala Sangguna yang mandul. Ilmu majlis, pokok, benih yang ditanam boleh tumbuh jadi pokok, jadi buah boleh makan dan kemudian mati. Ilmu majlis tu. Itu luar biasanya. Okay? Kemudian kita boleh tengok kebolehan berbahasa, menjinakkan kuda, itu luar biasa. Okay? Kalau kehebatan, kita boleh bagi tentang kehebatan dia dalam ilmu persilatan, boleh mengalahkan Tamim Sari, boleh kebolehan berbahasa, boleh majlis, boleh perubatan, boleh. Dia akan berbalik kepada ke-9 peristiwa yang kita ingat. Okay? Sama juga kalau dalam hikayat pelanduk jenaka, dalam hikayat Nabi wafat, okay? Kita akan ingat 5 peristiwa penting yang ada dalam tu. Antara dia kalau hikayat Nabi wafat tentang hutang dengan Akasha, tentang orang kata solat berjemaah, tentang melantik khalifah, okay? Tentang kasih sayang orang kata pemimpin pada umat dia, kasih sayang Nabi Muhammad SAW pada sahabat dan anak-anak dia. Okay? Dan kalau soalan bertanyakan ciri-ciri macam yang tadi kita tengok, ciri-ciri ni kalau kita tengok untuk puisi tradisional, ciri-ciri dia ialah kita tengok pada bentuk, kita tengok pada gaya bahasa, isi penyampaian, kan, pemikiran, peranan. Tapi di sini ciri-ciri utama untuk prosa kita akan nampak pada bentuk, pada aksi watak, okay, pada watak, latar, pada unsur-unsur supernatural, plot dia ataupun tujuan dan peranan dia. Jadi kan kita boleh ambil kat sini yang mudahnya kita tunjukkan iaitu bentuk, aksi watak, okay, plot dia cerita dia macam mana, okay, latar, dah ada 4, lagi satu tu kita tengok tengok cerita yang ditanya. Okay? Kalau macam kan cerita tentang hikayat hantuah, kita ada supernatural. Jadi kita boleh ambil yang itu. Okay? Contoh di sini kita tengok tentang hikayat pelanduk jenaka. Ciri-ciri yang ada pada hikayat pelanduk jenaka. Pertama ialah tema. Okay? Masih lagi orang kata yang ada dekat dalam orang kata ciri-ciri yang kita kaji. Bila kita kaji teks tu, kita akan tengok tema. Okay? Watak, yang saya kata, kan ada daripada 4 tu, plot, latar dan bentuk penulisan. Okay? Ataupun kita boleh tanya tentang tujuan dan peranan. Ya? Dan cara jawab dia ialah kita bagi fakta dia, iaitu latar tempat contohnya. Kemudian kita huraikan latar tempat tu macam mana, dan kemudian kita bagi ayat penjelasan yang kaitkan dengan cerita yang ada dalam hikayat hantuah, bagi contoh tempat yang ada dekat dalam hikayat hantuah tersebut, dan kemudian kalau kesan, kalau dia nak, kita boleh bagi kesan.
Sekarang kita akan tengok macam mana kita nak menjawab ataupun kita nak teka cara mengingati cerpen pula. Okay, kalau pelajar tengok soalan-soalan yang lepas, okay, cerpen, usia emas, mitos, secekap kertas tisu, melankoli di atas rumput, anak-anak yang bergelimpangan dan di sebalik sirap makna ni dah pernah keluar semuanya. Jadi kita akan tengok yang 3 tahun belakangan. Okay? Kalau di sini kita tengok melankoli di atas rumput telah keluar pada tahun 2020. Jadi kita andaikan yang ini takkan keluar lagi dah, dan dia pun pernah keluar 2 kali. Yang tak pernah keluar 2 kali ataupun yang tak pernah ditanya 2 kali ialah mitos secekap kertas tisu. Dan satu lagi kita tengok yang lama dah jarang ditanya, iaitu anak-anak yang bergelimpangan. Okay, kalau kita tengok di sebalik sirap makna, dia dah pernah ditanya 2018. Okay, dan usia emas pun dia baru juga tanya, iaitu pada tahun 2019. Jadi di sini kita target dua lah, iaitu mitos secekap kertas tisu dan melankolik. Anak-anak yang bergelimpangan. Kalau pelajar tengok kata tugas yang digunakan pun sama juga, iaitu dia masih menggunakan kata tugas huraikan, bincangkan, jelaskan, dan ada kalanya dia menggunakan galurkan. Okay, jadi di sini kita tengok juga soalan dia lebih menjurus kepada watak-watak yang ada dekat dalam cerpen tersebut, dan dia juga boleh tanyakan tentang pengajaran, persoalan, sifat manusia, mesej yang cuba disampaikan. Okay, 3 perbuatan keji, masih menjurus kepada watak-watak yang ada dalam cerita. Peristiwa penting yang ada dekat dalam cerpen. Okay, kalau kita boleh keluarkan 5 peristiwa penting tu, orang kata dah bagus dah, sebab apa? Fakta memang ada 5 saja. Tapi kalau kita boleh keluarkan lebih peristiwa penting yang ada dekat dalam cerpen, itu lagi baik. Dan peristiwa penting ni selalunya kita akan cari yang ada watak dekat dalam tu dan aksi watak. Okay, kalau kita tak mau cari melalui peristiwa penting, kita juga boleh cari melalui watak perwatakan yang ada dekat dalam cerpen, dan watak utama merupakan watak yang paling penting dan perlu pelajar ingat. Okay, 5 peristiwa penting yang ada dekat dalam mitos secekap kertas tisu ialah asal-usul mata wang ataupun pemberitahuan tentang sejarah mata wang tersebut. Okay, peristiwa gambaran nilai mata wang yang orang kata bila kita tengok cerita tu dia mula dia jatuh tu. Okay, dia jatuh jadi semua keadaan huru haram. Dan kita tengok peristiwa yang seterusnya ialah bila dia ni jatuh di kawasan kejiranan aku. Okay, jadi keluarga aku tak terjejas, tapi orang yang di sekitarnya menjadi panik, ada yang pengsan, ada yang sakit hingga ambulans datang. Okay? Dan kita tengok cerita yang seterusnya ialah tentang pengaruh wang ataupun ketamakan manusia. Golongan pemimpin pun yang tamakkan dan mementingkan wang. Okay? Dan yang kelima yang paling penting ialah kehidupan keluarga aku yang mengamalkan cara hidup yang sederhana, berbeza dengan orang-orang lain. Jadi apabila dia tu datang mengetuk pintu keluarga aku, mereka ni tidak terjejas. Jadi kita boleh keluarkan persoalan, gambaran masyarakat, nilai, pengajaran, mesej, harapan yang ingin disampaikan. Dan 5 peristiwa penting tadi berkait dengan watak utama, watak-watak. Sebab tu saya kata, kalau tak mau cari 5 peristiwa penting yang ada dalam cerpen, pelajar boleh cari watak-watak yang berkait dengan peristiwa-peristiwa penting tersebut. Okay? Boleh tengok daripada watak kita keluarkan peristiwa-peristiwa penting. Terutamanya watak utama lah. Selalunya kalau prosa ni memang dia akan tanya soalan berdasarkan kepada watak-watak tersebut. Terutama watak utama. Jadi sini kita tengok 5 peristiwa penting tadi yang ada dalam mitos secekap kertas tisu. Kalau kita keluarkan untuk persoalan, kita akan dapat yang inilah. Sejarah mata wang, nilai mata wang ataupun asal-usul mata wang, krisis mata wang yang telah melanda, nilai kejatuhan yang orang kata
menggugat semua kehidupan, okey, manusia yang tamakkan wang, berkiblatkan wang, iaitu gambaran masyarakat yang hidup bersederhana, beriman kepada Tuhan. Yang ini kita boleh tengok pada keluarga aku. Okey, pada ayah, pada ibu, pada aku itu sendiri yang taat kepada ibu bapa, okey, yang patuh, orang kata sentiasa mempunyai hubungan yang kuat dalam antara satu sama lain, ya. Jadi persoalan-persoalan ni semua berkait dengan peristiwa penting yang perlu kita ingat. Contoh kalau kita tengok dalam anak-anak yang bergelimpangan ni pun sama. Kalau kita dah tahu tema dia berkait dengan kehidupan sungai ataupun kepentingan sungai itu sendiri. Dan kita tengok satu lagi yang ada dalam ni ialah tentang pencemaran. Kalau kita tengok ikan haruan pun dia mengingatkan rakan-rakan dia, orang bawahan dia supaya berhati-hati dengan sikap manusia ni. Jangan terlalu leka, jangan terlalu seronok. Sebab apa? Kalau kita tengok imbas kembali, teknik imbas kembali dia dah cakap. Kita tengok contoh yang berlaku di Rio Janeiro. Okay, pencemaran, pembuangan sisa-sisa toksik. Kalau di Sungai Tengah kita boleh nampak dengan jelas di mana pencemaran yang berlaku akibat tuba ataupun aktiviti mencari rezeki, ketamakan manusia dalam mencari rezeki, dan manusia itu diwakili oleh Pak Kasa, Mak Dali, Awan Cik Leh, okay, yang menubuh ikan. Lepas tu ada juga berlaku pembuangan sampah, sisa-sisa sampah. Ketika tu kita boleh tengok ikan haruan sedang berenang-renang di tengah Sungai Tengas dan sambil menikmati udara segar kan, waktu tu pagi kan. Sinar mentari pun cantik. Jadi itu pemerian kita boleh buat untuk teknik pemerian sama. Dan dikelilingi dia tu adalah sampah sarap. Okay. Ikan haruan juga menekankan tentang berhati-hati terhadap orang kata sikap manusia yang tamak ni. Apabila mereka nak mencari rezeki, mereka sanggup lakukan apa saja, menggunakan buah kelempung kan. Kemudian yang ikan ni seronok pergi makan, jadi akhirnya mabuk, dan akibat mabuk itulah mereka ditangkap. Begitu juga dengan penggunaan jala. Jadi kalau kepentingan sungai, kita boleh tengok cerita tentang manusia yang mencari rezeki di sungai, ikan yang hidup di dalam sungai tersebut, dan kita boleh tengok banyak jenis ikan yang ada, sumber air untuk minuman, untuk rekreasi ataupun mandi-manda seperti yang berlaku pada anak Pak Kasa, Mak Dali dan Awan Cik Leh, iaitu Husin, Mail dan Budin, yang bermain sehingga mereka ni pun terkena racun tuba yang dilakukan oleh ayah-ayah mereka dan menyebabkan mereka ni juga mabuk. Okay, selain pada tu kita boleh tengok juga tentang kepemimpinan. Okay, pemimpin, tanggungjawab pemimpin. Kalau yang manusia kita boleh tengok dia tolong bagi air kelapa muda, tolong menasihati Pak Kasa, Mak Dali dan Awan Cik Leh. Manakala ikan haruan pula dia membantu ikan-ikan lain supaya beringat dan melarikan diri apabila mereka tahu bahaya semakin hampir. Okay, cara jawab persoalan masih sama macam yang saya kata, iaitu wajib ada fakta, ada huraian. Kalau ayat penjelasan, ayat ulas ataupun ayat bincang diperlukan, maka pelajar letak. Ataupun kalau pelajar letak terus pun tak ada masalah. Sebab apa? Dia ni menjadi pelengkap kepada ayat huraian tersebut. Sebab kita dah tahu ayat huraian ni dia mengandungi 2 markah dan contoh. Contoh ni wajib dan pelajar kena tengok ada watak. Okey, nama watak ataupun watak itu dan aksi watak. Okey, barulah dia ni dipanggil sebagai contoh yang baik dan akan dapat markah. Kalau kita tengok contoh yang kedua pun samalah untuk anak-anak yang bergelimpangan. Kalau yang tadi mitos secekap kertas tisu, perlu ada fakta, ada huraian, ada contoh, dan yang berwarna ungu itu ditunjukkan, itu menunjukkan ayat kesan ataupun kepentingan kalau perlu. Dan kadang-kadang dalam jawapan pelajar perlu ada ayat kepentingan ni. Okay, jadi di sini kalau pelajar nak buat, dia yang wajib, ayat yang wajib akan sentiasa ada ialah ayat fakta dan ayat contoh. Manakala ayat huraian
ayat jelaskan, ulaskan, bincangkan itu mewakili 2 markah dan kadang-kadang 1 markah lagi tu dia akan jadi kepada ayat kepentingan ataupun ayat kesan. Okey, jadi wajib. Jadi 1 untuk ayat huraikan, ulaskan, jelaskan ataupun bincangkan dan 1 ayat kesan. Ataupun 2 markah untuk ayat huraikan, jelaskan ataupun bincangkan. Ayat kepentingan dan ayat kesan ni tak diperlukan. Okey? Jadi pelajar kena tengok soalan betul-betul. Kena teka betul-betul soalan tu. Selain daripada tu, untuk prosa juga, soalan boleh bertanyakan tentang konflik yang ada dalam plot. Okey, konflik ni ialah kejadian ataupun peristiwa yang berlaku pada watak utama. Watak utama tu dia akan ada konflik dengan musuh dia ataupun watak sampingan, dengan persekitaran yang ada pada dia pada waktu itu, ataupun dia dengan diri dia sendiri ataupun dia dengan Tuhan. Jadi di sini kalau kita tengok pada usia emas, berlaku beberapa konflik yang kita boleh nampak jelas dalam peristiwa penting, 5 peristiwa penting, ataupun kita boleh nampak dalam pemikiran dan gambaran masyarakat. Contoh dia konflik tentang usia emas itu sendiri. Okay, macam mana pendapat orang luar tentang usia emas dan pendapat orang Melayu ataupun Cikgu Baharum. Konflik tentang menjaga orang tua ataupun ibu bapa. Konflik tentang menghormati orang tua. Konflik tentang anugerah. Sepatutnya anugerah tu diberi pada orang yang masih bekerja. Bukan orang yang dah berpencen ataupun yang dah tua. Sebab apa? Waktu tu anugerah orang kata tak ada mendatangkan apa-apa kebaikan pun. Okey? Sebab apa? Pada waktu tu amal ibadat yang penting. Ramai orang tua ni bila dah pencen dia akan pergi ke masjid dan sebagainya. Dia tak mengutamakan dah orang kata anugerah-anugerah. Tapi kalau anugerah tu diberi pada waktu bekerja, mungkin akan meningkatkan motivasi. Itu pendapat Cikgu Baharum. Ya. Selain daripada itu, kita boleh tengok juga soalan boleh bertanyakan tentang plot, iaitu pengenalan eksposisi, perkembangan, peleraian, ataupun dia boleh tanya rentetan peristiwa, galurkan peristiwa, ataupun dia boleh tanya tentang konflik-konflik yang lain. Contoh di sini ialah masyarakat ikan. Okey, ikan haruan itu sendiri, orang kata dekat anak-anak yang bergelimpangan. Jadi kita boleh tengok konflik kehidupan masyarakat ikan yang sentiasa diganggu oleh orang kata manusia. Okay, konflik tentang cara manusia itu mencari rezeki. Konflik tentang pencemaran, tentang orang kata kehidupan masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dan sebagainya. Di sini kita juga akan diuji dengan teknik penceritaan. Teknik penceritaan ni cara pelajar nak jawab teknik penceritaan, pelajar kena ingat macam pelajar jawab gaya bahasa dan bentuk dalam puisi tradisional ataupun moden. Okey, kena bagi 4 ayat. Wajib bagi 4 ayat iaitu fakta, huraian kepada fakta yang menjelaskan maksud fakta tersebut, contoh, contoh dan ayat kesan bagi menimbulkan nilai estetika ataupun orang kata kesan ni boleh juga digambarkan sebagai fungsi, kepentingan dan lain-lain lagi. Kalau di sini pelajar tengok teknik imbas kembali yang selalu ada, yang kerap ada dalam cerita prosa ataupun orang kata prosa tradisional, cerpen dan drama ialah teknik imbas kembali. Ataupun teknik pemerian, iaitu memerihatkan secara terperinci tentang watak ataupun persekitaran ataupun peristiwa. Okey, selain daripada teknik imbas kembali, yang wajib ada ialah teknik dialog. Dialog ni memang akan ada lah dalam prosa sebab dia akan ada perbualan di antara dua orang. Okey, seorang tak jadilah. Okey, jadi di sini kita tengok teknik imbas kembali. Huraian dia pelajar perlu bagi apa yang dimaksudkan dengan imbas kembali tu. Okey. Dan kemudian penerangan lah. Bukan kita kata definisi, huraikan apa yang dikatakan tentang teknik imbas kembali ni
Kemudian kita bagi contoh peristiwa yang menggambarkan teknik imbas kembali ni dan kemudian ayat kesan. Kalau pelajar tengok, kadang-kadang soalan dia boleh tanya, berikan peristiwa yang menggambarkan yang menggunakan teknik imbas kembali. Jadi peristiwa tu dia akan jadi fakta. Contoh macam dalam cerita di sebalik sirap makna. Cikgu Iba teringat pada anak murid dia, kisah tentang anak murid dia. Cikgu Iba teringat tentang orang kata apa yang berlaku pada dia. Jadi banyak teknik imbas kembali dekat situ. Sama juga macam anak-anak yang bergelimpangan. Okay, ikan haruan imbas kembali tentang peristiwa di Rio. Okay, peristiwa tentang buah kelempung, tentang menjala. Dan yang orang kata pemerian tentang pemerian dapat dilihat pada cara mereka nak menubak ikan. Okay, ataupun waktu yang ikan haruan berenang-renang, ada sampah sarap tu. Jadi di sini teknik penceritaan ni boleh ditanya dan kalau ditanya pelajar perlu bagi macam pelajar jawab gaya bahasa dan bentuk 4 ayat iaitu fakta, huraian, contoh dan kesan. Okay, kita tengok lagi contoh untuk menjawab teknik penceritaan. Kalau di sini selalunya kalaulah dia tanya tentang teknik penceritaan ataupun estetika bahasa, gaya bahasa, okay, dalam prosa yang sebelum ni tak pernah ditanya tentang gaya bahasa. Tapi kalau ditanya, dia akan bagi petikan. Dan daripada petikan tu lah pelajar boleh nampak teknik pemerian ke, teknik dialog ke, teknik imbas kembali yang ada. Iaitu teknik penceritaan yang ada dekat dalam tu. Contoh dekat sini dia bagi petikan atas, kita dah tahu itu adalah dialog. Jadi kita bagilah fakta dia teknik dialog, huraian dia dialog ialah perbualan di antara dua orang. Dua orang. Satu orang dia tak berlaku, dia orang kata orang gila. Ataupun yang itu lebih kepada teknik imbas kembali. Dan contoh pelajar boleh lihat, kalau pelajar nak bagi, pelajar kena bagi watak dan aksi watak. Iaitu perbualan yang berlaku di antara wartawan dan Cikgu Baharum tentang apa? Tentang disiplin, menjaga disiplin diri ke, tentang menjaga kesihatan diri, iaitu Cikgu Baharum menerangkan tentang senaman radio Taishu. Okay, kesan dia untuk apa? Kena bagi kesan dia. Baik, sekarang kita akan tengok pada drama. Okay, kalau pelajar tengok drama ni, dia akan tanya bahagian C iaitu antara dia tanya cerpen dan drama ataupun drama-drama sahaja. Okay, jadi di sini kita tengok selalunya soalan akan tertumpu kepada watak. Okay, watak-watak utama yang ada dekat dalam tu. Okay, yang pertama sekali ialah watak Asyah Samiah. Sebab memang drama pun drama tentang Asyah Samiah. Yang kedua, kita boleh tengok soalan akan tanya tentang Anas Samanda. Anas Samanda ini mewakili orang kata perjuangan ataupun unsur-unsur patriotisme yang ada. Okay, jadi bila soalan tanya tentang Anas Samanda, pelajar dah tahu dah. Yang ini mesti akan berkait dengan orang kata perjuangan yang dilakukan oleh Anas Samanda. Ya, orang kata perjuangan yang diteruskan daripada legasi ayah dia. Kalaulah dia tanya tentang Misa Sagaraga, selalunya dia akan bertanyakan tentang sifat-sifat negatif yang ada pada manusia. Nilai negatif ataupun gambaran masyarakat yang negatif. Walaupun kadang-kadang dalam Misa Sagaraga ni ada juga sifat positif dia, iaitu dia ni gigih dalam memperluaskan empayar perniagaan dia. Okay, tapi dia lebih pada sikap negatif iaitu kejam, suka menindas orang, sombong, pentingkan budaya luar dan sebagainya. Jadi selain daripada tu ada lagi watak-watak yang pelajar perlu ingat iaitu marga yang mewakili seorang yang prihatin, bertanggungjawab, yang memiliki ilmu yang tinggi. Okay, baik hati dan selain daripada tu kita boleh tengok juga pada sari-sari biru yang mewakili tentang unsur aminisme, kepercayaan-kepercayaan dulu di mana sari-sari biru ni dia lebih orang kata dia lebih kepada pembomohan. Dia belajar ilmu bomoh daripada pawang hitam dan kemudian dia kata mak dia ni sakit sebab perbuatan orang.
Okey, selain pada tu kita boleh tengok ada watak Puan Suari Alimin, Tuan Setiawan Jantung, Pak Leh Lak Siti Bunirah yang mewakili kasih sayang. Sangat menyayangi Asia Samia dan orang kata dia nak bagi anak dia kahwin dengan orang kaya tu sebab dia rasa anak tu akan bahagia. Okey? Jadi di sini untuk cerpen tadi kita tengok 5 peristiwa penting. Okay, dan kemudian kita kata kadang-kadang kita boleh tengok daripada watak akan ada juga 5 peristiwa penting tersebut. Jadi untuk drama ni saya tunjuk macam mana kita nak cari 5 peristiwa penting berdasarkan watak pula. Tadi cerpen kita berdasarkan 5 peristiwa penting dan dalam tu ada watak-watak tertentu. Tapi di sini kita nak tengok daripada watak, kita akan keluarkan 5 peristiwa penting. Jadi kalau pelajar hafal yang ini saya rasa tak ada masalah lah kalau pelajar tahu watak ni. Okay, watak-watak yang saya sebutkan tadi. Kalau pelajar tengok daripada soalan tadi pun semua bertanyakan tertumpu kepada watak. Lebih tertumpu kepada watak. Okay, tapi dia boleh tanya juga tentang pemikiran, gambaran masyarakat, nilai, mesej dan sebagainya. Okay, sekarang kita tengok watak utama iaitu Asia Samiah. Asia Samiah ni kalau kita tengok cerita dia yang berkait dengan dia, peristiwa penting yang berkait dengan Asia Samiah ini ialah tentang cinta. Okay, cinta yang terhalang akibat perbezaan darjat. Okay, daripada cinta ini juga akan timbul nilai iaitu setia pada cinta. Okay, cinta yang terhalang. Dan kemudian kita tengok daripada cinta ini juga kita nampak akan ada kahwin paksa. Okay, orang kata jodoh yang ditentukan oleh keluarga. Dia tak boleh pilih sendiri. Okay, selain daripada tu ada juga cerita tentang berani bersuara, emansipasi wanita. Di mana Asia Samiah ni dia berani menyatakan bahawa dia mencintai Anas Samanda. Namun keluarga dia tak setuju dan nak kahwinkan dia dengan Misa Sagaraga. Okay, jadi selain pada itu, Asia Samiah juga dikatakan ataupun digambarkan sebagai seorang yang bijak, pandai bersastra. Yang ini kita boleh tengok dalam contoh, Marga cakap, kata, kalau Asia Samiah ni ada ustaz tu kata kalau mengaji 1 juzuk, dia tu dah boleh pergi 2 ke 3 juzuk. Terang hati dia tu. Okay? Dan ketika dia ni kurang waras pun kita boleh tengok dia masih lagi boleh menghimpun ataupun mengubah baik-baik kata yang puitis untuk nyanyian dodoi anak dia dan kemudian kata-kata untuk Anas Samanda, orang yang dicintainya. Jadi di sini nilai dia ialah bijak ataupun berilmu. Dan kahwin paksa kita boleh tengok nilai dia yang ada di sini ialah patuh pada ibu bapa. Okey, dia akur apabila dia akan dijodohkan dengan Misa Sagaraga walaupun dia tidak bersetuju. Okay, selain daripada tu setia pada cinta. Untuk Asia Samiah kita boleh kata dia ni seorang yang setia pada cinta dia sebab apa? Meskipun dia dah berkahwin dia akan tanya tentang Anas Samanda dan bila dia dah gila pun dia masih mengingat kekasih dia iaitu Anas Samanda. Tapi untuk Anas Samanda kita tak boleh. Sebab apa? Anas Samanda apabila Asia Samiah ajak dia kahwin lari ataupun pertahankan cinta, Anas Samanda kata dia terpaksa orang kata tolak kerana dia nak meneruskan perjuangan dia. Maknanya di sini kesetiaan tak wujud pada Anas Samanda dalam cinta. Tapi wujudnya orang kata taat pada perintah ayah dia. Okay, ayah dia suruh teruskan legasi, dia meneruskan legasi perjuangan ayah dia. Jadi Anas Samanda ini dia mewakili tentang unsur-unsur patriotisme yang ada dalam diri dia, iaitu memperjuangkan harga diri, berani mempertahankan hak. Jadi di sini perjuangan yang diteruskan, keberanian dia mempertahankan hak dan dia berani berhadapan dengan Misa Sagaraga yang dianggap sebagai seorang yang kejam, okay, yang tidak berhati perut dan sanggup melakukan apa saja. Okay, idealis. Dia ni mempunyai pemikiran, falsafah hidup dalam mempertahankan hak dia ataupun memperjuangkan hak dia. Contoh peristiwa yang kuat apa dia? Iaitu berkait dengan tanah.
tanah pusaka dia yang dia duduk dengan ayah dia selama 50 tahun. Okey, jadi apa saja yang berkait dengan Anasamanda ini mestilah dia berkait dengan tanah pusaka. Okey? Jadi contoh peristiwa tu penting. Dan pelajar boleh lihat memang contoh untuk Anasamanda mesti berkait dengan yang itu. Dan kemudian kalau kita tengok misal Sagaraga pula, kita akan tengok nilai-nilai ataupun unsur-unsur yang negatif. Okey, sikap yang negatif iaitu yang mementingkan keuntungan. Dia sanggup tipu, dia sanggup buat apa saja untuk mendapatkan keuntungan ataupun menyebarluaskan perniagaan dia. Selain daripada tu, dia juga bersikap angkuh, kejam, sombong terhadap penduduk kampung. Okey, ini kita boleh tengok pada penduduk kampung di kampung Asia Samiah. Dan Asia Samiah sendiri pun dia kata kolot. Okey, sebagai bersikap kampung. Nama pun nama kolot dia kata. Okey, jadi di sini kita boleh tengok. Dia kata awak tak tukar je nama Asia Samiah menjadi nama yang lebih sedap. Dia kata nama Asia Samiah tu merupakan nama orang kampung. Dan kalau kita tengok sikap sombong, angkuh dan suka menindas ni kita boleh tengok dia menindas ayah Marga dan ayah Anasamanda di mana dia mengambil tanah mereka dengan menggunakan orang kata tipu helah lah. Jadi di sini Anasamanda tetap memperjuangkan hak tanah tu. Ya. Okay, kemudian selain daripada tu, dia juga mengagung-agungkan produk luar. Jadi di sini kita boleh tengok pakaian dia daripada atas sampai ke bawah semuanya pakaian daripada luar negara seperti jaket Brioni, okay, Stefano. Jadi kan pelajar boleh tengok di sini dia mengagung-agungkan produk luar, filem luar, okay. Ayah dia suka filem Piramli sebab tu nama dia menjadi nama Misa Sagaraga. Okay, sekian dahulu. Saya harap pelajar boleh ingat apa yang kita bincangkan di sini dan saya harap semua ini dapat membantu. Ini merupakan teknik terakhir cara nak menjawab semester 1. Okay, semoga berjaya.